Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam Soal Rakyat bersama saya, Fariha On. Baik, kita sudah maklum baru-baru ini kunjungan rasmi yang amat berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin ke dua buah negara Asia Barat, iaitu Arab Saudi dan juga Emirat Arab Bersatu UAE. Dan ini merupakan lawatan rasmi pertama Perdana Menteri ke Arab Saudi sejak beliau dilantik pada 1 Mac 2020 bagi memenuhi jemputan Raja Arab Saudi. Secara jelas, kita tahu ini tujuannya untuk memperkukuhkan hubungan dua hala antara negara-negara tersebut. Tapi untuk petang ini, kita nak mengetahui lebih lanjut, lebih mendalam berkenaan dengan manfaat yang diperolehi oleh rakyat Malaysia hasil daripada lawatan yang amat berhormat Perdana Menteri ke Arab Saudi dan UAE. Oleh itu, saya perkenalkan terlebih dahulu ahli panel kita pada hari ini. Yang menemani saya di studio ialah Profesor Madya Dr. Anwar Shahbali Mahomed dari Sekolah Perniagaan dan Ekonomi Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Fariha. Terima kasih bersama dengan kami pada petang ini. Dan seorang lagi panel kita berhubung secara maya bersama dengan Datuk Dr. Marzuki Mohamad, merupakan Ketua Setiausaha Sulit Perdana Menteri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Datuk bersama dengan kami dalam Soal Rakyat. Baik, sama-sama. Baik. Kita nak berbincang lanjut berkenaan dengan apakah manfaat yang akan diperolehi oleh rakyat Malaysia hasil lawatan yang amat berhormat Perdana Menteri ke Arab Saudi dan juga UAE. Tapi sebelum tu, Datuk dan juga Doktor, kita saksikan terlebih dahulu visual rangkuman yang amat berhormat Perdana Menteri melawat ke Arab Saudi. Kita saksikan. Baik, itu sedikit rangkuman yang dapat kita pertontonkan. Pastinya itu adalah antara kenangan manis buat kedua-dua pemimpin negara. Baik, kita boleh mulakan perbincangan kita pada petang ini, Datuk dan juga Doktor. Tapi saya mulakan dulu dengan Datuk Dr. Marzuki Mohamad. Baik, Datuk, berkenaan dengan lawatan yang amat berhormat Perdana Menteri ke Arab Saudi ini kan baru-baru ini adalah bagi memenuhi jemputan yang teramat mulia Raja Salman Abdul Aziz Al Saud. Dan sebenarnya ini telah disampaikan hampir setahun yang lalu, iaitu pada bulan April 2020. Jadi mungkin Datuk boleh perincikanlah, kongsikan bersama kami berkenaan dengan latar belakang lawatan tersebut, Datuk. Ya. Terlebih dahulu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada TV3, kepada saudari pengacara Sri Fariha. Lawatan rasmi yang amat berhormat Perdana Menteri ke Arab Saudi dan juga UAE ini telah pun bagi saya berjaya mencapai hasil yang diharapkan berkenaan dengan lawatan ke Arab Saudi. Sememangnya kita telah menerima nota diplomatik daripada Kerajaan Arab Saudi pada bulan April 2020 lagi untuk Yang Amat Berhormat Perdana Menteri melakukan kunjungan rasmi ke negara itu. Kerajaan Arab Saudi nampaknya begitu teruja untuk menjemput Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengadakan kunjungan rasmi untuk meningkatkan lagi hubungan dua hala antara kedua negara. Tetapi seperti mana yang kita sedia maklum, oleh kerana masalah COVID-19 yang melanda seluruh dunia, lawatan itu terpaksa ditangguhkan
kerana kita tahulah pintu masuk antarabangsa ke negara-negara luar termasuk negara kita juga ditutup, dan pada masa itu semua negara termasuk negara kita pun sedang memberikan tumpuan pada soal pengurusan COVID-19. Oleh itu lawatan itu tidak dapat dilaksanakan pada itu. Tetapi hubungan dua hala dengan Arab Saudi terus baik dalam masa kita sedang mengurus COVID-19. Pada tahun lalu kerajaan Arab Saudi juga menyumbang peralatan-peralatan untuk kita membendung COVID-19. Ini adalah peralatan perubatan, dan Saudi antara negara yang paling banyak menyumbang peralatan-peralatan perubatan kepada negara kita. Kes-kes banyak yang saya jelaskan. Baik. Doktor, sebelum saya nak tanyalah berkenaan dengan setakat ini kita dapat melihat dan menyaksikan Perdana Menteri melakukan lawatan ke Indonesia, ke Arab Saudi dan juga ke UAE. Dan kita tahu bahawa Indonesia merupakan negara teramai umat Islamnya di dunia, dan manakala Arab Saudi dan UAE itu adalah negara Arab yang sangat berpengaruh di Asia Barat. Jadi, adakah lawatan ke negara-negara tersebut ini akan mengangkat imej Malaysia ke mata dunia, terutamanya buat negara-negara Islam? Okey, Fariha dan juga Datuk Marzuki, kalau kita lihat apa yang berlaku mutakhir ini, terutamanya lawatan pertama Perdana Menteri ke Indonesia pada bulan 2 tempoh hari, iaitu pada 4 dan 5 Februari. Kalau kita dapati Indonesia sendiri adalah negara yang tertinggi umat Islam, iaitu sekitar 220 juta rakyat Indonesia, sekurang-kurangnya adalah umat Islam, iaitu sekitar 87%. Arab Saudi 35 juta umat Islam di situ, manakala UAE 7.8 juta, sekitar 78%. Ini menunjukkan bahawa Perdana Menteri memberikan fokus kepada negara-negara yang dipimpin oleh umat Islam itu sendiri. Itu yang pertama. Khususnya dalam konteks mengangkat Malaysia sebagai negara Islam yang terkemuka itu sendiri. Saya nampak imej yang boleh kita lihat di sini adalah 3, Fariha, yang saya boleh nukilkan di sini. Yang pertama, dalam konteks Malaysia itu sendiri, bagaimana imej Malaysia dalam kacamata pemimpin-pemimpin dunia, terutamanya pemimpin negara Islam itu sendiri. Kalau kita dapati Malaysia ni, imej kita adalah sentiasa memperjuangkan keamanan. Itu dia kita punya kekuatan, keamanan dan keharmonian. Yang kedua yang saya boleh nukilkan di sini adalah konsep wasatiyah, iaitu kesederhanaan ataupun moderasi itu sendiri, mana Malaysia begitu terkenal dengan dalam menguruskan, mengimbangi dari konteks kepelbagaian agama, kepelbagaian kaum, kepelbagaian bahasa dan budaya itu sendiri. Ia menjadi satu contoh yang terbaik yang diikuti, yang dilihat oleh negara-negara Islam ini, terutamanya yang mempunyai lebih daripada 90% penduduk yang beragama Islam itu sendiri. Dan juga dalam konteks yang ketiga, antara yang Malaysia juga terkenal adalah sebagai pemudah cara atau pengantara yang sentiasa ditunjulkan dalam konteks masyarakat ataupun OIC itu sendiri dalam menangani isu, contohnya krisis di selatan Thailand itu sendiri, dan juga krisis-krisis antara Iraq dan Iran sebelum ini. Itu dalam konteks Malaysia dalam kacamata imej pemimpin Islam dunia itu. Yang kedua, pemimpin itu sendiri. Sebagaimana disebut oleh Datuk tadi, lawatan di Indonesia itu atas jemputan daripada Presiden Indonesia itu sendiri yang menjemput yang membuat Perdana Menteri. Dan juga ini lawatan pertama, lawatan yang amat berpolitik selepas menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-8 itu sendiri pada 1 Mac tahun lepas. Itu menunjukkan bahawa begitu penting imej kita dalam kacamata pemimpin Indonesia yang pertama. Yang kedua, ia juga disusuli dengan apa yang berlaku di Arab Saudi itu sendiri, mana adalah daripada jemputan Raja Salman itu sendiri, dan juga Yang Amat Perdana Menteri adalah pemimpin pertama yang dijemput oleh kerajaan Arab Saudi selepas daripada susulan daripada persidangan Al-Ula pada awal tahun tempoh hari. Di situ dilihat berlakunya satu keadaan di mana imej pemimpin kita dalam kacamata negara-negara Islam yang terkemuka ini adalah amat baik. Yang ketiga, Fariha, yang paling penting juga, kalau dua ni ada, satu yang terakhir ni tak mencukupi atau tidak boleh melengkapkan. Yang ketiga adalah umat Islam di Malaysia sendiri yang menjadi contoh dan role model yang terbaik. Pada banyak ketika, khususnya dalam konteks Arab Saudi itu sendiri, kita dapati
jemaah haji kita sentiasa dinilai dari segi ketertiban mereka, mematuhi peraturan dan sentiasa tidak menimbulkan sebarang masalah. So 3 ni cuma saya nak akhirkan tentang umat Islam itu sendiri dengan satu cerita yang berlaku pada zaman Khalifah Ali bin Abi Talib, di mana betapa pentingnya penduduk untuk memainkan imej itu sendiri. So pada ketika Khalifah Ali menjadi khalifah, penduduk datang berjumpa Khalifah Ali, Fariha. Bertanya pada Khalifah Ali, mengapa pada zaman Abu Bakar dan Umar tak ada masalah? Tapi pada zaman kamu menjadi pemimpin, wahai Ali, ada banyak masalah. Khalifah Ali, Sayyidina Ali memberikan satu jawapan yang cukup cantik, Fariha. Dia kata, pada zaman Abu Bakar dan Umar menjadi khalifah, rakyat dia adalah aku dan orang seperti aku. Tapi masa aku menjadi khalifah, rakyatnya adalah seperti kamu. Menunjukkan peranan 3 itu, negara, pemimpin dan rakyat saling merekapi untuk meningkatkan atau menaikkan imej Malaysia dalam kacamata negara Islam dunia. 3 kunci utama itu sendiri. Baik. Datuk, kita nak soalan yang ketiga ni. Saya bacakan dulu, Datuk, soalan ini. Sebab kita tahu bahawa kita memang sedia maklum bahawa apa saja yang dilakukan oleh negara dan juga pemimpin dunia lain adalah untuk hubungan dua hala, kan, untuk memastikan dalam keadaan yang baik, terutamanya sekarang ini dengan Arab Saudi dan juga UAE. Tapi saya ada terbaca sedikit kenyataan Menteri Luar Datuk Seri Syamuddin Hussein. Ini petikan berita harian pada 8 Mac 2021. Berkenaan dengan lawatan Perdana Menteri adalah simbolik perkukuh hubungan Malaysia dan juga Arab Saudi. Sedikit petikannya, sebelum ini mungkin tidak berapa berada di tahap yang diharapkan. Jadi persoalannya, adakah hubungan Malaysia kedua-dua negara tersebut agak longgar? Tapi saya nak Datuk jawab selepas ini. Boleh, Datuk? Kita nak berehat seketika. Baik, kita dengarkan jawapan ini semua selepas ini di dalam Soal Rakyat. Kembali semula dalam Soal Rakyat. Bersama kami pada petang ini ialah Profesor Madya Dr. Anwar Shahbali Mahomed dari Sekolah Perniagaan dan Ekonomi Universiti Putra Malaysia, dan juga secara maya kita bersama dengan Datuk Dr. Mazuki Mohamad, Ketua Setiausaha Sulit Perdana Menteri. Dan kita masih lagi membincangkan berkenaan dengan manfaat yang akan diperolehi oleh rakyat hasil daripada lawatan yang amat berhormat Perdana Menteri ke Arab Saudi dan UAE baru-baru ini. Baik, kita teruskan perbincangan. Datuk, masih bersama kami ya? Ya, masih lagi. Datuk, tadi sedikit saya bocorkan sedikit soalannya. Kan kita sudah maklum bahawa lawatan itu adalah untuk memperkukuhkan dan memperkasakan hubungan dua hala antara Malaysia, Arab Saudi dan juga UAE. Jadi persoalannya, adakah hubungan Malaysia dengan kedua-dua negara tersebut agak longgar ketika era kerajaan sebelum ini? Mungkin Datuk boleh kongsikan komentar Datuk sendiri. Ya, baik. Hubungan negara kita dengan Arab Saudi memang akrab daripada dahulu. Kita tahulah Arab Saudi ini satu negara yang amat penting kepada Malaysia sebagai sebuah negara Islam. Tiap-tiap tahun jemaah haji daripada Malaysia ke Saudi untuk mengerjakan ibadah haji. Begitu juga ibadah umrah. People-to-people relations ini cukup penting. Jadi kita amat beratkan soal menjaga hubungan yang baik dengan negara Arab Saudi. Begitu juga dalam konteks hubungan dagang, misalnya dengan Arab Saudi, terus dia dalam keadaan yang baik. Kalau kita lihat dari segi faktanya, hubungan dagang Malaysia dengan Arab Saudi berjumlah lebih kurang 20 bilion setahun, di mana kita ekspor barangan kita ke Saudi jumlahnya lebih kurang dalam 4 bilion. Dan selebihnya itu adalah kita import daripada Arab Saudi. Mungkin dalam beberapa waktu yang terdahulu, mungkin adalah beberapa perkara yang menyebabkan hubungan antara Malaysia dan Arab Saudi agak longgar sedikit. Biasalah dalam hubungan antara dua negara ini dia ada naik turun dia. Yeah. Itu. Tetapi apabila Yang Berhormat Perdana Menteri melakukan lawatan ke Saudi,
kita bukan sahaja berjaya untuk memulihkan semula hubungan yang sedia akrab sebelum ini, tetapi juga kita kata sebagai meningkatkan lagi hubungan baik ini ke tahap yang lebih tinggi. Jadi saya fikir itu yang lebih penting. Hasil lawatan itu telah pun berjaya. Kita mempereratkan lagi hubungan kita dengan Arab Saudi. Bagi Malaysia ini ada dasar kepentingan negara. Kita banyak kepentingan dengan Arab Saudi dan saya fikir lawatan yang berhormat Perdana Menteri telah berjaya kita memelihara kepentingan negara kita dalam hubungan dengan Arab Saudi. Ya, baik. Kita harapkanlah ini adalah satu langkah yang baik untuk meningkatkan lagi ke arah hubungan yang lebih tinggi sebenarnya antara kedua negara Malaysia, Arab Saudi dan juga UAE. Baik, Doktor. Kita tahu Malaysia ini merupakan antara pemain ataupun anggota OIC, kan? Dan agama Islam itu merupakan agama persekutuan dan majoriti rakyatnya adalah beragama Islam. Jadi bila adanya hubungan baik antara Malaysia, Arab Saudi dengan UAE ini, apakah impak besar yang boleh diberikan kepada rakyat Malaysia dengan adanya perhubungan seperti ini melalui daripada sentimen keagamaan dan juga sudut moralnya? Okey, kalau kita soroti semula apa yang berlaku, Malaysia dalam konteks OIC ini begitu memberikan impak yang besar, Fariha. Kalau saya boleh nukilkan di sini, sejarah OIC itu sendiri adalah cetusan daripada Perdana Menteri pertama kita, Tunku Abdul Rahman, pada tahun 1971. Dan Tunku Abdul Rahman juga menjadi setiausaha agung pertama OIC, yang mana itu satu pengiktirafan kepada negara kita. Dan saya sebut juga tadi bagaimana Malaysia memainkan peran dalam banyak ketika, dan juga impaknya itu dilihat, dan daripada situlah rakyat Malaysia ataupun Malaysia mendapat manfaat daripada banyak inisiatif yang pernah diambil sebelum ini dari segi menangani krisis-krisis di kalangan umat Islam di Palestin ataupun di Syria, di Iraq dan Iran, peperangan dan sebagainya. Even kita pada masa lampau kita masih ingat lagi bagaimana Malaysia memainkan peran yang besar tentang peperangan Bosnia Herzegovina pada ketika itu. Sehingga kan ada juga di Serdang tu satu tempat yang Flat Bosnia, Fariha, iaitu berhampiran UPM, iaitu penempatan penduduk Bosnia yang terjejas umat Islam pada ketika itu. Rintitan daripada semua inisiatif yang diambil oleh kerajaan dan rakyat Malaysia seperti yang saya sebut tadi itu, maka kita tengok impak dia begitu besar dari segi hubungan. Kalau saya bagi ambil satu contoh, lawatan yang Perdana Menteri itu sikit sebanyak membantu umat Islam dalam konteks kota menunaikan haji tersebut, di mana kita memperoleh kuota tambahan sebanyak 10,000 kuota di situ. Mungkin ada yang berkata sebelum-sebelum ini pun kuota tambahan tu diberikan. Namun pada ketika ini lebih kritikal, Fariha, sebab apa bilangan umat Islam yang akan menunaikan haji tidak boleh lebih sampai ke level atau tahap yang sama seperti sebelum ini. Tentu sekali akan berlaku pengurangan disebabkan oleh pandemik COVID-19 itu. Dalam keadaan berlakunya pengurangan tersebut, kita masih lagi boleh mendapat kuota 10,000 tambahan kuota haji itu. Itu sesuatu yang menggembirakan umat Islam, sebab saya tahu pendeposit tabung haji yang belum menunaikan haji, perkara pertama yang mereka fikirkan adalah menunaikan haji. Barulah datang kemudian dividen dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, Fariha, melalui kerjasama dengan Arab Saudi ini, sikit sebanyak ia membantu dari segi membantu negara kita dalam konteks mengeksport kelapa sawit itu, ataupun minyak sawit mentah itu sendiri. Iaitu minyak sawit mentah pada ketika ini dijangkakan, diunjurkan bahawa akan berlaku peningkatan ekspor ke Saudi Arabia, Arab Saudi, daripada 318,000 tan kepada 500,000 tan. Dan kita perlu lihat bahawa dalam konteks negara kita, kita ada lebih daripada 600,000 pekebun kecil dalam bidang industri sawit ini yang akan mendapat manfaat. Dan lebih penting, Fariha, pada ketika ini harga sawit mentah adalah yang tertinggi dalam sejarah dunia dan sejarah negara kita, iaitu 4,247.50 setan. Mengambil kira kerjasama ini, ia sedikit banyak membantu untuk meningkatkan pendapatan negara kita dari konteks pekebun kecil. Itu yang kedua. Yang ketiga yang saya lihat tidak kurang pentingnya adalah dalam konteks dari kerjasama dengan Saudi dalam konteks untuk meningkatkan infrastruktur dan sebagainya. Sebab kita tahu Arab Saudi ada visi, iaitu visi 2030 Arab Saudi itu. Dan kita tahu bahawa Arab Saudi sedang dan akan membelanjakan 1.6 atau hingga 1.7 trilion
US dollar dalam masa akan datang, dan bagaimana kita boleh mendapat manfaat daripada pelaburan Arab Saudi itu untuk rakyat Malaysia. Itu maknanya bagaimana kita melihat nanti dengan hubungan baik ini, ada kerjasama melalui perdagangan, pelaburan dan ekonomi negara itu sendiri, kan, Datuk? Yeah. Baik. Yeah. Menerusi kunjungan rasmi yang amat berhormat Perdana Menteri ke Arab Saudi ini, dilaporkan 3 perjanjian temeterai, dan mungkin Datuk boleh jelaskanlah penggunaan yang dimaksudkan dengan 3 perjanjian itu, iaitu penubuhan Majlis Penyelarasan Arab Saudi Malaysia. Keduanya hal-hal berkaitan dengan kedatangan jemaah dan juga memorandum persefahaman berhubung hal ehwal Islam, Datuk. Ya. Ya, ada 3 MOU yang ditandatangani antara Kerajaan Malaysia dan Saudi semasa lawatan tersebut. Yang pertamanya ialah penubuhan Saudi Malaysian Coordination Council ataupun Majlis Penyelarasan Arab Saudi dan Malaysia. Ini akan jadi satu platform untuk kedua-dua negara di peringkat Menteri Luar Negeri kedua-dua negara untuk mengadakan sesi konsultasi secara berkala untuk meningkatkan hubungan dua hala dalam bidang-bidang yang penting dari segi perdagangan, pelaburan, urusan haji, pendidikan dan lain-lain. Ini juga termasuk seperti mana yang Profesor Madya Dr. Anwar sebut tadi, di Saudi ini ada Saudi Vision 2030. Saya kira mungkin banyak peluang-peluang di Saudi dalam konteks pembangunan infrastruktur misalnya, yang boleh diambil peluang oleh ahli perniagaan dari negara kita. Dan pada masa yang sama kita juga ada wawasan kemakmuran bersama 2030. Jadi ini pun untuk meningkatkan tahap ekonomi, pencapaian dalam pelbagai bidang yang disebut sebagai key economic growth areas di negara kita. Ada 15 bidang kesemuanya. Jadi mungkin pelabur-pelabur daripada Arab Saudi boleh datang melabur ke negara kita di dalam bidang-bidang ini, yang pastinya akan meningkatkan lagi dari segi hubungan perdagangan dan pelaburan antara kedua-dua negara. Jadi itu dari segi apa yang disebut tadi sebagai Saudi Malaysian Coordination Council. Yang keduanya, kita juga menandatangani satu Memorandum of Understanding on Cooperation in the Entry of Hajj and Umrah Pilgrims yang disebut sebagai Mecca Road Service. Ini cukup menarik sekali dan penting pada negara kita, kerana kita tahu puluhan ribu jemaah haji yang mengerjakan ibadah haji ke Arab Saudi setiap tahun. Umrah juga begitu, ratusan ribu rakyat negara kita yang mengerjakan umrah. Jadi Malaysia telah terpilih sebagai negara perintis untuk menyertai program Mecca Road Service ini, di mana urusan-urusan pra-pelepasan ataupun pre-departure jemaah haji kita diuruskan di KLIA. Dari segi passport clearance, visa clearance, custom, bagasi, ya semuanya diuruskan di sini sejak tahun 2017 dan ini akan memudahkan urusan jemaah haji kita. Maknanya apabila tiba saja di Jeddah misalnya, mereka terus dibawa ke hotel, jadi tidak perlu menunggu lama. Dan ini juga menunjukkan bagaimana kerajaan Arab Saudi ini memberikan pengiktirafan kepada pengurusan tabung haji di negara kita. Jadi mereka datang dengan pegawai immigration, mereka datang ke sini untuk buat passport clearance dan sebagainya. Dan ini kita menandatangani satu MOU secara yang lebih spesifik dan formal dengan kerajaan Arab Saudi yang pastinya akan memudahkan urusan umat Islam di negara kita untuk beribadah haji. Yang satu lagi ialah Memorandum of Understanding antara Kementerian Hal Ehwal Islam dan Dakwah Kingdom of Saudi Arabia dan juga JAKIM. Ini dalam hal-hal berkaitan dengan pengurusan ataupun pengurusan hal ehwal Islam. Yang mana kita tahu Arab Saudi satu negara yang penting bagi umat Islam. Banyak yang kita boleh pelajari daripada mereka. Jadi negara kita akan memberi fokus menerusi MOU ini untuk mengadakan program-program latihan, penyelidikan akademik, hal-hal berkaitan dakwah dan bimbingan, soal pengurusan masjid, Quran, Sunnah
dan sebagainya. Dan ini akan diurus oleh pihak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia di pihak negara kita. Saya nak sentuh sikit lagi itu berkenaan dengan seperti mana yang disebut oleh Profesor Madya Dr. Anwar tadi dari segi kuota haji. Ini juga mencerminkan hubungan yang baik antara kita dengan Kerajaan Arab Saudi. Seperti mana yang kita tahu, kalau siapa yang mendaftar nak pergi haji ni, dia sampai 100 tahun pun ada nak menunggu giliran nak pergi haji. Cuma ada satu berita baik bila kita ke Arab Saudi baru-baru ni, mereka sedang mengadakan proses untuk membesarkan lagi kompleks Haramain itu di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Pada ketika ini boleh memuatkan lebih kurang dalam 3 juta jemaah pada satu masa. Apabila pembesaran itu selesai, boleh memuatkan dalam 9 juta jemaah. Jadi kita berharap apabila pembesaran itu selesai, Malaysia akan diberikan keutamaan. Ini penting kita ada hubungan yang baik. Yang saya sebutkan tadi, this is our national interest. Untuk kepentingan negara kita, untuk kebajikan dan kemudahan jemaah-jemaah haji. Jadi kalau kita ada hubungan yang baik, apabila kompleks Haramain itu dibesarkan, Malaysia dapat keutamaan untuk menambah lagi, mungkin bukan 10,000, mungkin 20,000, 30,000 jemaah haji yang boleh mengajarkan haji di Makkah. Jadi itu 3 MOU yang ditandatangani oleh Kerajaan Malaysia dengan Kerajaan Arab Saudi yang saya amat baik untuk kedua-dua negara. Saya kira ini juga bersandarkan daripada ikatan kepercayaan juga ya, dan juga kepentingan bersama antara negara-negara yang terbabit inilah juga yang memberikan kemudahan laluan itu. Baik, Datuk dan juga Doktor, kita nak berehat seketika. Kita akan sambung kembali nanti perbincangan selepas ini dalam Soal Rakyat. Baik, terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami dalam Soal Rakyat. Saya masih lagi bersama dengan Profesor Madya Dr. Anwar Shahbali Mahomed dan juga Datuk Dr. Marzuki Mohamad secara maya. Dan bincangkan berkenaan dengan manfaat yang diperolehi oleh rakyat Malaysia hasil lawatan yang amat berhormat Perdana Menteri ke Arab Saudi dan UAE. Jadi kita teruskan perbincangan. Doktor. Ya, saya. Menteri Pelaburan Arab Saudi ada menyatakan bahawa negara itu mempunyai 2 projek pelaburan di Johor bernilai 64 bilion rial. Dan manakala terdapat 44 projek yang bernilai 1.038 bilion rial. Dan beliau juga menyatakan bahawa Malaysia ini merupakan negara rakan dagang utama negara itu. Jadi mungkin doktor boleh terjemahkanlah, bila kita melihat ini semua, apakah peluang pekerjaan buat rakyat Malaysia yang terkesan khususnya kan dalam COVID-19 ini ketika ini, dan berdasarkanlah daripada angka-angka pelaburan tersebut. Okey, Fariha, kalau kita lihat apa yang berlaku domestik dalam negara kita dalam konteks peluang pekerjaan tu, dia berkait rapat dengan kadar pengangguran. Kita dapati bila kemuncak krisis pada bulan Mei 2020, kadar pengangguran kita adalah 5.1% yang terburuk dalam sejarah negara kita. Kemudian pada September 2020 berkurangan kepada 4.6. Namun Disember tempoh hari dia meningkat sikit kepada 4.8%. Disebabkan itu terdapat keperluan untuk mencipta peluang pekerjaan bukan sahaja di dalam negara tapi juga mengambil kira kepada konsep pelaburan itu sendiri, bagaimana hubungan perdagangan ini dapat meningkatkan peluang pekerjaan. Saya bagi satu contoh sebelum ni, kerjasama kita dengan Saudi itu sendiri melalui Saudi Aramco dan juga projek di Rapid di Penggerang Johor itu berjaya mencipta banyak peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia. Kalau kita ambil kira konteks itu, bahawa kalau kita dapat memperoleh lebih banyak projek ataupun peluang-peluang pekerjaan, peluang-peluang pelaburan bersama dengan Arab Saudi dan UAE itu sendiri, maka ia tentu sekali akan dapat menampung peluang rakyat Malaysia bukan sahaja dalam konteks domestik tapi juga di negara-negara ini. Kalau saya ambil satu contoh bahawa Arab Saudi pada ketika ini dalam proses visi 2030 mereka ingin membangunkan satu bandaran yang disebut sebagai bandaran pintar itu sendiri yang ada melibatkan
industri 4.0 dan sebagainya. Tentu sekali Malaysia mempunyai pengalaman yang luas bila kita membangunkan Cyberjaya sebagai MNC, iaitu bandar pembandaran multimedia itu sendiri. Dan inilah dia yang saya nampak ruang dan peluang yang boleh kita berkolaborasi dengan Arab Saudi, dan juga rakyat di Malaysia bukan sahaja bekerja di Malaysia sekiranya Arab Saudi melabur di dalam negara kita, bahkan juga mungkin sebahagian rakyat kita boleh bekerja di negara Arab Saudi itu sendiri, sebagaimana yang pernah berlaku sebelum ini, di mana ramai rakyat Malaysia yang bekerja di Arab Saudi sebab ada kerjasama antara syarikat di Malaysia ni dan syarikat di Arab Saudi. Bukan sahaja melibatkan syarikat minyak saja, sebab sebelum ini banyak acap kali kerjasama tu ada berkaitan dengan industri minyak dan sebagainya. Namun kalau kita dapati kerajaan Arab Saudi juga telah melihat krisis minyak yang berlaku pada tahun 2014, di mana pengurangan keuntungan 50% yang menyebabkan peralihan kepada industri lain. Disebabkan peralihan industri lain, mereka melaksanakan visi 2030, dan selimpak yang kedua yang boleh kita kerjasama dalam konteks pekerjaan adalah pembangunan bandar pintar mereka yang akhirnya akan membantu dari segi peluang pekerjaan itu sendiri. Yang ketiga saya nampak, Fariha, adalah industri halal. Tahun lepas Malaysia kita mengeksport sekitar 50 bilion industri halal kita ke luar negara dengan kerjasama Arab Saudi dan juga UAE ini sendiri. Tentu sekali kita boleh meningkatkan dari segi industri halal, dan saya menjagakan, Fariha, akan berlaku lebih banyak perbincangan selepas ni antara pihak-pihak pemain-pemain industri di Malaysia dan juga di Arab Saudi untuk kerangka ke depan, terutama yang saya sebut tadi, konsep bandar pintar tadi, makanan halal itu sendiri. Dan yang terakhir yang saya boleh kongsi di sini juga adalah berkaitan dengan pendidikan itu sendiri. Kerajaan Arab Saudi begitu menyokong rakyat mereka untuk menyambung pengajian di Malaysia. Dan sama juga kerajaan Arab Saudi juga setiap tahun menyediakan beasiswa 300 beasiswa kepada rakyat Malaysia. Dan dalam konteks itu, bagaimana rakyat Malaysia yang dapat terikat dengan beasiswa Arab Saudi ini dapat juga mencipta peluang pekerjaan bersama Arab Saudi itu untuk rakyat Malaysia itu sendiri. So, saya nampak 4 tadi, dan yang penting saya nampak yang berkaitan dengan makanan halal itu. Sebab, Fariha, makanan halal ni adalah $1 trillion business. Dan kita, branding halal kita JAKIM tu amat bernilai, Fariha. Dan tentu sekali kita boleh kembangkan benda ni bersama Arab Saudi dan UAE untuk memperkasakan industri halal dalam negara kita. Hubungan tu memang sedia ada, cuma ayat perkasa, memperkasa tu kan. Kita tambah baik lagi. Sama dengan PM umum sebelum ni, memperkasa. Baik, Datuk. Okey, kita ada juga terbaca di akhbar bagaimana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengatakan bahawa kunjungan rasmi beliau ke UAE itu dianggap sangat luar biasa layanannya daripada pemimpin UAE. Jadi ketika di UAE itu, pemimpin negara iaitu Putera Mahkota Abu Dhabi telah mencetuskan satu istilah. Kata beliau, the sky is the limit, kerjasama tanpa batas. Ya? Dan adakah istilah itu merujuk kepada pelaburan UAE dalam sektor negara kita, dan bagaimana nanti dia akan dilaksanakan? Ya, itulah satu ungkapan yang disebut oleh Yang Mulia Sheikh Mohammed Zayed Nahyan ketika Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bertemu dengan beliau di UAE. Sky is the limit, katanya. Kalau sky is the limit ini maknanya tidak ada had. Itu membayangkan minat kerajaan UAE ini untuk meneroka pelbagai bidang yang mana mereka ada potensi untuk membuat misalnya pelaburan di negara ini yang boleh memberi kebaikan atau manfaat pada kedua-dua buah negara. Dan ini bukan sahaja dalam bidang pelaburan, tetapi juga merangkumi hal-hal berkaitan dengan pendidikan dan hubungan dalam bidang sosial antara kedua-dua negara. Jadi selepas pertemuan dengan Sheikh Mohammed Zayed Nahyan, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun meminta Kementerian Perdagangan MITI, International Trade Industry, untuk meneroka ataupun membentuk satu jawatankuasa bersama, Joint Investment Committee dengan kerajaan Arab Saudi,
iaitu tentang bagaimana kita boleh kenal pasti dalam bidang-bidang mana yang kita boleh menarik pelaburan daripada UAE. Banyak bidang-bidang, misalnya oil and gas, ataupun dalam bidang infrastruktur, atau dalam bidang pembuatan, bidang pelancongan misalnya. Itu pun kita berharap dengan komitmen ini kita akan dapat menarik lebih banyak pelaburan daripada UAE. Tapi Tok, mereka juga nampaknya berminat juga untuk mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan pakej ransangan ekonomi yang diberikan kepada peniaga kecil sederhana, seperti mana kerajaan lakukan usaha itu untuk mereka yang terkesan kerana pandemik COVID-19 ini. Ya, SME juga satu bidang yang boleh diberikan tumpuan. Misalnya dalam lawatan itu juga Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dikunjungi oleh Muhammad Yusof Ali. Ini pemilik rangkaian pasaraya yang terbesar di negara Teluk, itu Lok. Ini pun dia ada juga rangkaian pasaraya di negara ini, dan mereka bercadang untuk menambah lagi rangkaian pasaraya. Itu satu bentuk pelaburan yang boleh kita perolehi. Dan bukan setakat itu saja, mereka juga telah pun menyatakan persetujuan untuk mewujudkan semacam satu bentuk institusi latihan keusahawanan kepada rakyat negara kita untuk menceburi bidang-bidang perniagaan, terutama sekali dalam bidang retail sektor. Dan saya percaya ini juga akan memberi satu lonjakan kepada bidang melalui retail, tapi SME yang mengeluarkan barang-barang untuk dijual di rangkaian pasaraya ini. Ini salah satu contoh yang baiklah yang kita perolehi dalam lawatan tersebut. Ya, the sky is the limit tu sebenarnya. Kita dengar pun kita senyum lebar. Kalau kita sky is the limit, itu satu yang itu nak menunjukkan bahawa bagaimana mereka yakin dengan kerajaan negara kita dalam mewujudkan satu iklim pelaburan yang baik. Dan kita harap katanya kita nak tingkatkan 5 kali ganda lagi hubungan dari segi investment, perdagangan dan sebagainya, dan ini tentunya akan memberi manfaat yang besar pada rakyat negara kita lah. Yang penting bila ada GIC tu, Joint Investment Committee, jadi mereka perlu detailkan apa bidang-bidang sektor-sektor mana yang kita boleh menarik pelaburan daripada UAE, dan tentu sekali kita perlu permudahkan usaha-usaha yang berkaitan dengan pelaburan yang nak masuk ke negara kita. Dan ini pastinya penting dalam membantu proses pemulihan ekonomi negara pasca COVID-19 ini. Dan kalau boleh kita realiskan pelaburan ini secepat mungkin. Kalau dulu ambil masa 2 tahun, 3 tahun, mungkin kita boleh ambil masa yang lebih singkat untuk kita merealisasikan pelaburan yang masuk ke negara kita ini. Baik Datuk. Baik, tadi kita bercakap mengenai perdagangan pelaburan, dan ini juga antara yang menarik perhatian pemimpin UAE berkenaan dengan pendigitalan pendidikan negara ni. Kan kita ada My Digital, itu Plan Digital Malaysia ni. Jadi merujuk kepada komen Perdana Menteri, Doktor, kemungkinan kos yang ditanggung kerajaan berjumlah 3 hingga 4 bilion ringgit itu akan dibantu oleh pihak kerajaan UAE. Jadi komen Doktor lah, dari sudut manfaat yang akan diperolehi oleh pelajar-pelajar kita jika perkara itu benar-benar berlaku. Okey, dalam konteks inisiatif yang dibawa rentetan daripada lawatan UAE ini, yang pentingnya pada ketika ini, bila mana ada di situ respon positif daripada pemimpin UAE itu dalam membantu rakyat Malaysia dalam konteks digital itu ataupun dalam konteks pembelajaran secara online itu sendiri. Tatkala Perdana Menteri kita menceritakan tentang apa yang berlaku dan juga bagaimana kita beralih daripada pembelajaran secara fizikal kepada pembelajaran secara online, pada ketika itu kita dapati respon daripada pemimpin UAE itu begitu baik bahawa ada ingin memberikan komitmen kepada kerajaan kita bahawa untuk menyediakan fasiliti kepada pelajar-pelajar kita sekolah menengah dan rendah. Kita ada sekitar 6 juta pelajar sekolah menengah dan rendah ini, dan juga kos dia mungkin melibatkan 3 ke 4 bilion ringgit begitu. Dan tentu sekali melalui daripada inisiatif ini, Fariha, dia juga akan membantu rakyat negara kita dalam konteks
pembelajaran secara online, dan pada ketika ini sebahagian dari rakyat kita ataupun terutamanya anak-anak daripada keluarga B40 itu mempunyai kesukaran untuk membeli gadget dan juga internet dan sebagainya. Sungguh pun ada inisiatif kerajaan di situ memberikan data secara percuma dan juga memberikan bantuan dan sebagainya, prihatin nasional dan juga dan sebagainya, prihatin rakyat. Namun pada jangka masa panjang terdapat juga inisiatif yang boleh digunakan dalam konteks inisiatif pemimpin UAE ini, yang saya pun agak terkejut dengan ikhlasan beliau dalam membantu Malaysia sehingga ke tahap membantu untuk pembelian keperluan peralatan pelajar-pelajar sekolah kita. Melihat kepada itu, kita dapati bahawa beliau mempunyai minat yang tinggi kepada bidang pendidikan. Tapi saya melihat, Fariha, bukan kita tertakluk kepada pelajar di peringkat sekolah rendah dan menengah saja, namun kita boleh buat kolaborasi atau bekerjasama dengan negara-negara Arab Saudi dan juga UAE ini dalam konteks pendidikan di peringkat universiti itu sendiri. Bagaimana kolaborasi boleh berlaku supaya lebih ramai pelajar daripada Arab Saudi akan dapat datang ke negara kita melalui program-program ataupun sebab pada ketika ini beasiswa yang diberikan kepada pelajar Arab Saudi untuk menyambung pengajian di Malaysia ini hanya fokus pada universiti tertentu sahaja. Dan mungkin pada masa akan datang kita boleh buat kerjasama dari segi program-program luar pesisir yang kita boleh buat di negara-negara seperti Arab Saudi dan juga UAE untuk meningkatkan kualiti pendidikan negara kita itu sendiri. Baik, Datuk. Kita nak tanya berkenaan dengan kalau tadi kita ada 3 perjanjian kan yang telah ditandatangani di Arab Saudi. Ini juga terdapatnya 3 lagi MOU, Memorandum Persefahaman yang telah ditandatangani di UAE. Iaitu satunya penumbuhan kerjasama diplomasi keselamatan makanan. Keduanya mewujudkan kerusi Sheikh Zayed Al Nahyan di Institut Kajian Strategik dan Antarabangsa, dan ketiganya kerjasama latihan diplomat. Jadi mungkin Datuk boleh jelaskan berkenaan dengan MOU ini. Ya, ada 3 MOU yang ditandatangani antara Kerajaan Malaysia dan Kerajaan UAE semasa lawatan rasmi tersebut. Yang pertamanya ialah MOU mengenai kerjasama diplomasi keselamatan makanan. Ini satu bidang yang penting, food security, kerana kita tahu dalam keadaan menghadapi krisis misalnya COVID-19 dan sebagainya, keselamatan makanan ini satu yang amat penting untuk diberi perhatian oleh negara-negara di dunia. Dan UAE melihat Malaysia sebagai salah satu negara yang berpotensi untuk menjamin bekalan makanan ke negara mereka. Kita ada satu industri halal yang besar seperti mana yang disebut oleh Profesor Madya Dr. Anwar tadi, dan kita melihat mungkin Malaysia boleh menjadi hub makanan halal ini, dan keluaran hasil pertanian misalnya bukan sahaja dari negara kita tapi dari negara serantau. Dan Malaysia sebagai hub ini boleh kita ekspor bekalan makanan ini ke UAE, dan kita tahu UAE juga begitu strategik, bukan sekadar negara itu sahaja tetapi juga negara sekitarnya di negara-negara teluk, yang mana ini pastinya saya percaya boleh memberikan manfaat yang besar pada penggiat di dalam industri makanan di negara kita. Saya kira banyak peluang-peluang untuk kita ekspor barangan makanan ke UAE dengan adanya persefahaman ini. Yang keduanya ialah penumbuhan kursi Sheikh Zayed Al Nahyan di Institut Kajian Strategik dan Antarabangsa ISIS Malaysia. Ini kerajaan Arab Saudi, kerajaan UAE telah pun bersetuju untuk menyumbang sejumlah $6 juta untuk membiayai penubuhan kursi ini untuk tempoh selama 6 tahun. Jadi akan ada calon-calon yang akan dikemukakan oleh kedua-dua negara dan kita akan buat secara bergilir. Mungkin dimulakan dengan calon dari UAE untuk memegang kursi ini selama 2 tahun. Dan selepas itu calon dari Malaysia juga untuk tempoh selama 2 tahun. Jadi banyak saya fikir bidang-bidang yang boleh dibuat kajian dari segi hubungan dua hala antara kedua negara, dan juga mungkin dalam sudut keselamatan di Timur Tengah, di Asia Barat, juga hal berkaitan dengan geopolitik di di rantau Asia Tenggara. Counter terrorism kalau boleh misalnya antara satu
perkara bidang yang penting juga yang boleh diterokai ataupun diberi perhatian apabila kursi Sheikh Zayed Nahyan ini ditubuhkan di ISIS. Yang ketiganya ialah kerjasama latihan diplomat antara kedua-dua negara, di mana bagi negara kita akan membuat pertukaran latihan diplomat. Maknanya diplomat daripada UAE boleh datang ke negara ini untuk menerima latihan diplomat di Institut Diplomasi dan Hubungan Luar Negeri IDFR di bawah Kementerian Luar Negeri, dan diplomat daripada negara kita juga boleh menerima latihan di UAE. Dan saya fikir ini pastinya akan merapatkan lagi hubungan dua hala antara kedua-dua negara. Baik. Nampaknya segala soalan telah dijawab dan diperincikan dengan jelas. Cumanya mungkin doktor, apakah yang boleh disimpulkan berkenaan dengan apa yang telah kita bincangkan ini, manfaatnya kepada rakyat? Okey Fariha, kalau saya lihat, saya boleh simpulkan ada beberapa perkara penting daripada lawatan ni. Yang pertama, kegembiraan kepada umat Islam itu sendiri di Malaysia, di mana kita mendapat tambahan kuota menunaikan haji sebanyak 10,000 tu, begitu baik. Yang kedua, harapan besar kepada lebih 600,000 pekebun kecil kelapa sawit di Malaysia ni dengan peningkatan insya-Allah pengeksportan ke Arab Saudi. Yang kedua, yang ketiga, penciptaan peluang pekerjaan itu sendiri. Dan yang keempat, Datuk Marzuki, saya juga menaruh harapan besar juga, Datuk, dalam konteks lawatan ni dalam jangka masa panjang itu sendiri. Umat Islam sendiri berharap dalam konteks tabung haji itu sendiri sebagai satu entiti kewangan Islam yang besar dapat meningkatkan dari segi pelaburan mereka dan keuntungan pada masa depan supaya dividen meningkat. Kalau kita lihat beberapa tahun kebelakangan ini, utamanya dividen pada tahun ini lebih baik 3.10, tahun lepas 3.05, sebelum itu 1.25. Kita nak angkat semula tabung haji ini ke tahap dividen yang boleh sampai seperti 94 ke 97, Datuk, iaitu 9.5%. Itu dia yang aspirasi dan harapan rakyat Malaysia, khususnya umat Islam di Malaysia. Baik. Datuk Dr. Marzuki Mohamad. Baik, kita berikan 30 saat untuk Datuk mungkin ada kesimpulan yang Datuk kongsikan bersama kami berkenaan dengan perbincangan kita pada petang ini. Ya, lawatan ke luar negara ini satu perkara yang penting kepada negara kita, di mana dalam lawatan-lawatan inilah kita boleh bukan saja memperbaiki ataupun meningkatkan hubungan dua hala antara negara yang kita lawati, tetapi juga kita ada kepentingan negara yang kita boleh capai, terutama sekali dalam bidang-bidang pelaburan, dalam bidang perdagangan, pendidikan dan lain-lain. Jadi saya kira ini lawatan ke Saudi dan UAE satu permulaan yang baik, dan selepas ini apabila COVID-19 ini telah reda, lebih banyak lagi lawatan-lawatan ke luar negara yang strategik pada negara kita yang akan dilakukan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri di tingkat ketua kerajaan dan mungkin disusuli oleh menteri-menteri kabinet. Ini penting supaya penting sekali kita nak supaya proses pemulihan ekonomi negara kita ini dapat kita perbaiki dan kita pertingkatkan lagi dengan hubungan yang baik dengan negara-negara luar dalam pelbagai bidang perdagangan dan pelaburan dan sebagainya. Baik. Terima kasih diucapkan buat Datuk Dr. Marzuki Mohamad, Ketua Setiausaha Sulit Perdana Menteri, dan juga Profesor Madya Dr. Anwar Shahbali Mohamed dari Sekolah Perniagaan dan Ekonomi Universiti Putra Malaysia kerana menjawab segala persoalan yang telah kami berikan pada petang ini. Dan kita harapkanlah sebenarnya dengan langkah proaktif dan komitmen yang ada sekarang ini, yang hubungan telah dibina ini akan dijaga dengan baik dan untuk dibawa ke peringkat lebih tinggi lagi antara Malaysia, Arab Saudi dan juga UAE. Bukan saja untuk perdagangan, pelaburan, ekonomi negara, sebenarnya ianya untuk manfaat rakyat jelata semuanya. Baik, kita berakhir di sini soal rakyat. Kita jumpa lagi minggu depan seperti biasa. Assalamualaikum.